Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kalanya dalam hidup kita ni memang kita akan berasa lost. Selalunya adalah selepas SPM tu lah. Selepas SPM tu selalunya kita akan lost. Kenapa lost? Sebab kita tidak dibimbing dan dipimpin apa kita nak buat next. Apa yang kita nak buat next. Jadi saya rasa semua orang hadapi perkara tersebut, termasuklah saya juga. Apa yang kita nak buat ni next, apa yang kita nak capai. Jadi kita akan lost. Dan lost ni, keadaan lost tu kita kena hati-hati dengan siapa kita mengambil nasihat. Itu dia. Dengan siapa yang kita ambil nasihat. Dan resmi adat dan budaya Melayu ni, kita ni kurang menunjukkan kasih dan sayang kita ucapkan. Kurang. Dia tak macam Mak Saleh. Mak Saleh orang putih, kalau dia sayang dia kata I love you. Dia kata mak sayang sangat dengan awak ni. Dia mulut ekspresif. Tapi budaya orang kita ni dia kurang sikit. Tapi dia sayang, tapi dia kurang. Tapi ketahuilah, sesiapa yang mempunyai mak atau ibu atau umi atau mama ni, sebenarnya Allah ada bagi satu benda kepada dia orang yang Allah tak bagi pada lelaki dan suami dan ayah, iaitu dipanggil naluri ibu. Naluri ibu. Jadi naluri ibu ni adalah berapa orang anak dia? Seorang sampai 10 orang, 13 orang. Berapa orang pun. Dan di mana-mana pun anak dia duduk, di seluruh Malaysia maupun luar negara, jauh, jarang telefon, tapi dia ada rasa, dia ada satu, Allah bagi rasa naluri tu. Apa keadaan anak dia? Dia tahu anak dia tengah happy ke, anak dia tengah sedih ke, anak dia tengah down ke, anak dia tengah murung, semua dia tahu. Dan kita tak perlu bagi tahu pun, tapi dia tahu. Sebab itulah nama dia naluri ibu. Dan saya pernah dalam keadaan apa yang disebut tadi, dalam keadaan yang sedih dan murung dan sebagainya kan, dalam keadaan berhutang beratus ribu, keadaan tidak ada kerja, bisnes drop. Jadi akhirnya ada satu orang atau satu pihak yang akan sentiasa terbuka tangan dan hatinya untuk terima kita dalam apa juga keadaan kita. Wa imma kita ni ada duit, tak ada duit. Wa imma kita ni berjaya, tak berjaya. Wa imma kita ni normal, penagih dadah. Semua orang tak terima kita, tapi ada dua orang ni akan terima insya-Allah. Dia adalah ibu ayah kita. Dalam keadaan yang paling rendah dalam hidup kita, mereka tanpa syarat akan sentiasa terima kita, akan pungut kita. Jadi saya tak malu untuk kongsi. Saya bermula bisnes bangkit balik dengan duit 3,000 daripada ibu saya. Bayangkan, ibu kita suri umah, duduk kat rumah tak ada kerja. Kita mula bisnes bangkit dengan duit beliau. Dahsyat tu. Kita ni anak sulung, dah kahwin kan. Jadi kita bangkit. Jadi sebab tu jangan pernah kita lupa perkara ni, kerana ketika hayat mereka sanggup lakukan apa saja untuk kita. Dan mungkin kita tak tahu pun sampai dia orang meninggal. Kita tak pernah tahu pun. Itu antara rahsia mereka dengan Allah, yang mereka korban, jual barang-barang yang mereka sayang, jual barang kemas. Untuk apa? Untuk kita dapat belajar universiti, untuk kita dapat buat bisnes, untuk kita bangkit dalam kehidupan kita. Tapi sedih dan malangnya, ada di antara kita apabila telah berjaya melupakan mereka, tidak meluangkan masa berkualiti untuk mereka, lebih melihat kepada anak berbanding melihat kepada ibu dan ayah. Penat-penat kerja, tak sabar balik rumah nak tengok anak,
berbanding dengan dapat menatap wajah dan bersembang dan makan bersama dengan ibu ayah. Jadi sedangkan dalam kehidupan mereka berjaya di tahap itu bukannya sebab anak-anak tu, tetapi sebab doa ibu dan ayah. Jadi sebab tu saya mengingatkan diri saya dan kita semua, janganlah kita berhenti berjasa dan yang takkan terbalas selama-lamanya. Kita sama-sama sentiasa bahagiakan mereka. Ada pernah mereka keluarkan kata-kata yang melukakan hati kita, kita kecil hati? Kita fikir balik masa dulu kita remaja, zaman pemberontak, berapa banyak perbuatan kita yang memalukan mereka dan kecil hati mereka. Jadi jangan ambil hati, diorang pun dah senja, dah hampir ke penghujung hayat. Kita punya tugas, kita punya objektif, kita punya tanggungjawab adalah membuatkan mereka gembira dan bahagia. Sebab itulah kenapa kita kena berjaya dengan apa yang kita buat. Sebab kita boleh bahagiakan diorang tanpa duit, tapi terhad. Tapi bayangkan berapa banyak kebahagiaan kita boleh kongsi dengan mereka setelah kita berjaya. Boleh renovate rumah, boleh pergi bawa ke umrah dan sebagainya. Dan ingat ibu kita ni daripada kita kecil sampai remaja, sampai besar, sampai kahwin, berapa banyak diorang telan apa yang diorang ingin, apa yang diorang nak beli. Tak jadi, asyik tangguh je sampailah diorang tua. Tapi bila kita dah dewasa macam ni, dah ada duit, dah berbisnes, bekerja, kita tak ada langsung rasa nak kembali, nak belanja diorang, nak bagi diorang happy. Maka kesianlah. Okay, saya akan akhiri dengan satu hadis Rasulullah SAW. Celakalah anak ini ketika hayat mereka hidup, ibu ayah mereka juga masih hidup, tapi mereka tidak ambil ruang dan peluang itu untuk berjasa kepada kedua ibu dan ayahnya. Celaka orang ni. Jadi sama-samalah kita jadi orang yang berjaya dan orang-orang yang sentiasa akan beri manfaat dan sayang dan kasih kepada kedua ibu dan ayah. Setakat ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.